Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, Kerajaan Sarawak membuat pelaburan yang besar dalam penyelidikan untuk meningkatkan kepakaran dalam bidang biodiversiti dengan menggunakan sains moden dan teknologi. Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Penguping berkata, inisiatif ini dilaksanakan untuk melindungi warisan semula jadi yang berharga di negeri ini. Menurutnya, penglibatan proaktif pihak kerajaan dengan rakan kongsi antarabangsa, organisasi pemeliharaan dan pakar memastikan bahawa usaha ini sejajar dengan objektif pemeliharaan global. As far as the state government is concerned, I'm going towards that. Number one is our economy must be green economy, very sensitive to our environment. So environmental sustainability is one of the pillars of our PCDS. And number two is, of course, we have to spend money in terms of research and talent development. With that kind of ecosystem, we must have a long-term strategy using our comparative strength in our resource, particularly biodiversity, and embracing the latest technology available, including AI generative. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Persidangan Sains dan Teknologi Semula Jadi NASTEC 2023 di Kuching pada Khamis. Dalam program sama, Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zuhari turut menyempurnakan pelancaran Unimas Sago Research Coffee Table Book. Dalam masa sama, beliau juga menyaksikan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU di antara Unimas dan SARS Al Yahya serta Christ University Bengaluru, India. Terdahulu, Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zuhari menerima kunjungan hormat daripada Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia. Menurut Chow, kunjungan itu bertujuan meneroka peluang untuk berkolaborasi khususnya dalam pendigitalan, pembangunan perindustrian, tenaga boleh diperbaharui dan sektor pengangkutan awam. I am happy to note actually Premier had previously some form of working relationship with Penang while he was minister many years ago, and we are looking forward for collaboration, and there are many areas that we can benefit from Sarawak in terms of the digitalization roadmap and smart city initiative as well. So we will look into areas where we can come back to probably explore collaboration opportunity. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat itu. Lawatan beliau ke Kuching juga adalah untuk menghadiri Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT 2023, edisi ke-27 dan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak, edisi ke-6 IDEX 2023 yang berlangsung selama 3 hari, bermula 4 hingga 6 Oktober. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Laporan selanjutnya, Borneo Opera Festival BOF bakal memeriahkan Kuching bermula pada 12 sehingga 15 Oktober ini bertempat di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Festival muzik ini akan membawa bakat-bakat terkemuka dalam dunia opera termasuklah Alfio Grasso dari Itali, Iowen Vrasmas dari Romania, Abdullah Saad dari Mesir, Beatrice Silvan dan Bogdan Alexandru Costache dari Spanyol serta bakat dari Sarawak sendiri iaitu Jean Mary Drews yang telah berkecimpung dalam dunia opera di Australia dan Eropah selama 7 tahun. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pembawaan muzik opera ke Sarawak buat kali pertama ini adalah untuk memperkenalkan genre muzik tersebut kepada peminat muzik di negeri ini. What we are trying to do is to create interest not just in opera, but in all other form of music, because in a society there are bound to be those who love rock, those who love ethnic music. There are bound to be some who love opera,
but it's the responsibility of the ministry and the agency that look after entertainment, Majlis Seni Sarawak and all that, to build up the interest. Bercakap dalam sidang media di bangunan Baitul Makmur 2 pada Khamis, Datuk Seri Abdul Karim menambah, kementeriannya akan terus memberi sokongan dalam mempromosikan mana-mana inisiatif yang dapat mengangkat profil seni dan budaya Sarawak. Dalam pada itu, penganjur BOF Pauline Peck berkata penganjuran BOF di Sarawak adalah untuk menjadikan negeri ini sebagai hub utama bagi penganjuran musikal klasik di Asia dan ke peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan. Katanya sehingga kini masih ada 350 tiket yang tinggal untuk orang ramai menyaksikan sendiri persembahan opera Eropah pada hari kedua hingga hari terakhir festival tersebut diadakan. Perkongsian seterusnya, sebanyak 600 menara telekomunikasi akan dibina di bawah projek telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak Smart. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi memberitahu projek Smart adalah antara inisiatif Sarawak menghubungkan bandar, luar bandar dan negara saluran bagi menyediakan ketersambungan rangkaian telekomunikasi kepada rakyat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia dan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2023, WCIT dan IDEX 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK di sini pada Khamis. Datuk Julaihi menambah sebagai sebahagian daripada saluran, Perkhidmatan Sarawak Rural Broadband Network MySRBN merupakan rangkaian telekomunikasi jalur lebar berorientasikan 4G dan 5G pertama dimiliki Sarawak. As part of saluran initiative, Sarawak Rural Broadband Network MySRBN is the first state-owned 4G and 5G ready oriented broadband telecommunication network that uses fixed wireless broadband technology. 243 sites across Sarawak have been implemented to connect the rural communities. Mengulas lanjut, katanya setakat ini liputan 4G di Sarawak adalah pada 61.6% dan dijangka mencapai 93.87% menjelang akhir tahun 2023 dengan pentauliahan Smart 600, jendela, clawback dan inisiatif jalur lebar lain. Manakala di Miri, Kerajaan Sarawak komited dalam usaha menjadikan Taman Negara Niah sebagai tapak warisan dunia UNESCO yang kedua di negeri ini dan yang kelima di Malaysia pada tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh, penilaian selama 5 hari telah dibuat oleh seorang pakar yang merupakan ahli penilai International Council of Monuments and Sites, ICOMOS, Dr. Rima Huja. Dan kita menerima banyaklah teguran dan pandangan beliau, dan kita akan mengambil tindakan susulan supaya Niah National Park ini akan menjadi sebuah World Heritage Site, jadi kenyataan menjelang Julai tahun depan insyaAllah. Beliau berkata demikian semasa majlis sidang media ICOMOS untuk mengangkat Taman Negara Niah sebagai tapak warisan dunia WHS di Miri pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang itu menambah beberapa agensi Kerajaan Sarawak yang mempunyai kepakaran sendiri akan bekerjasama untuk merealisasikan matlamat tersebut. Tambahnya, kerjasama semua pihak dan agensi-agensi kerajaan yang lain adalah penting untuk memastikan kejayaan di dalam mengangkat Taman Negara Niah sebagai sebuah tapak warisan dunia UNESCO yang kedua di Sarawak dan yang kelima di Malaysia. Beralih dengan laporan berikut, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintred Sarawak bersama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia KUSKOP telah menganjurkan Bengkel Kesedaran dan Bimbingan Halal Usahawan Madani 2023 pada 1 hingga 2 Oktober lepas. Ia dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, SME Bank dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di sebuah hotel di sini bersempena showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI peringkat wilayah Sarawak. Mintred dalam satu kenyataan media pada Selasa menjelaskan bahawa bengkel itu bertujuan memberi kesedaran kepada usahawan Sarawak mengenai kepentingan pensijilan halal dan makanan selamat tanggungjawab industri mesti. Menurutnya, pensijilan halal merupakan satu jaminan kualiti kepada pengguna bahawa produk atau perkhidmatan yang disediakan adalah bersih dan selamat digunakan serta memenuhi keperluan dari segi syariat Islam. Dalam aspek perniagaan pula, usahawan boleh meluaskan rangkaian pasaran produk dan perkhidmatan mereka bukan sahaja di Malaysia, malah ke peringkat antarabangsa, jelas kenyataan tersebut. Seramai 73 peserta terdiri daripada golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS
dari seluruh Sarawak telah menyertai program tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan sorotan Majlis Perasmian Persidangan Sains dan Teknologi Semula Jadi NASTEC 2023 di Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.